Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kembali lagi kita dalam pembelajaran pada minggu ini bersama saya Cikgu Ishak dalam Pendidikan Kesihatan tahun 5. Okey, tajuk yang kita akan pelajari pada minggu ini adalah tajuk Persahabatan yang Sihat. Sebelum cikgu memulakan pembelajaran kita pada minggu ini, murid-murid dah bersedia ke untuk memulakan pembelajaran? Kalau dah bersedia, jom cikgu mulakan pembelajaran kita pada minggu ini. Okey, terlebih dahulu cikgu nak murid-murid buka dan rujuk buku teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 5, muka surat 86 dan 87. Untuk objektif pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, mengaplikasi kemahiran kecekapan psikososial dalam menjalin persahabatan yang sihat. Dan yang kedua adalah menilai kesan cara menjalin persahabatan yang sihat. Sebelum cikgu meneruskan pembelajaran kita minggu ini, cikgu ingin mengimbas kembali pembelajaran kita pada minggu yang lepas, iaitu ciri-ciri persahabatan yang sihat. Yang pertama ialah sentiasa ikhlas membantu rakan dalam kesusahan. Yang kedua, berbudi pekerti dalam tingkah laku dan bersopan dalam percakapan. Yang ketiga, menghormati hak dan barang kepunyaan rakan. Yang keempat, bersangka baik dengan rakan. Dan yang terakhir iaitu setia dalam persahabatan dan tidak mengkhianati rakan. Okey, ini adalah pembelajaran kita pada minggu yang lepas. So, cikgu mengimbas kembali serba sedikit untuk kita meneruskan pembelajaran kita pada minggu ini. Okey, kita beralih kepada nilai-nilai persahabatan yang sihat. Okey, yang pertama sekali, menginginkan yang terbaik bagi satu sama lain. Okey, kita sebagai rakan, kita nak tengok rakan-rakan kita dapat yang terbaik, di mana tiada unsur dengki, tikam belakang dalam persahabatan. Yang kedua ialah simpati dan empati. Okey, simpati bermaksud perasaan belas kasihan atau timbang rasa terhadap seseorang. Okey, manakala empati pula iaitu menyelami dan memahami perasaan atau emosi seseorang. Seterusnya, kejujuran. Dalam kejujuran, kita mestilah jujur dalam persahabatan, di mana kita tak boleh depan-depan dia kita baik, belakang dia kita buat kejahatan. Seterusnya, saling memahami. Okey, sekiranya kita nampak rakan kita mempunyai masalah, kita cuba untuk menyelami masalah beliau, dan kita juga tidak boleh mendengar masalah beliau dan kita menghebahkan kepada rakan-rakan yang lain. Seterusnya, ikhlas. Dalam persahabatan, kita tidak boleh meletakkan sesuatu kebendaan dalam persahabatan kita, di mana kita tidak boleh berkawan kerana sesuatu tu yang memberi keuntungan mana-mana pihak. Okey, seterusnya, berbudi pekerti. Okey, kita dalam berkawan, kita mestilah berbuat baik di antara satu sama lain. Berakhlak. Okey, dalam persahabatan, kita juga mestilah menunjukkan akhlak yang baik kepada rakan-rakan kita supaya kita ni menjadi role model kepada mereka dalam membuat kebaikan. Dan yang terakhir adalah setia. Okey, dalam persahabatan juga kita mestilah setia antara satu sama lain. Bukan kata hari ini kita ada rakan, esok kita ada rakan baru, kita terus tinggal rakan kita hari ini. So dalam berkawan ni kita mestilah mempunyai sifat kesetiaan tu sangat tinggi, di mana kita tidak lupa akan sahabat kita yang ada masa susah dan senang. Dalam hal ini juga, kita juga boleh mengamalkan amalan untuk menjalinkan persahabatan yang sihat melalui 3S, iaitu salam, senyum, sapa. Melalui 3S ini juga kita dapat mengeratkan hubungan kita dengan rakan-rakan, di mana kita berjumpa dengan rakan, kita memberikan salam, melontarkan senyuman dan kita menyapa mereka dengan keadaan yang baik. Pembelajaran kita yang seterusnya adalah kita menilai situasi yang berdasarkan gambar di bawah. Okey, apakah yang harus kita lakukan sebagai seorang sahabat
melihat situasi gambar yang dipaparkan. Okey, gambar yang pertama kita lihat ada dua orang murid tengah makan dan kawan dia kat belakang tengah bawa makanan. So kita sebagai rakan, kita mestilah mengajak kawan kita untuk makan bersama-sama. Okey, murid-murid, kita lihat gambar yang kedua. Nampak ni seorang rakan kita yang perempuan ni tergelincir semasa bawa makanan. So ada rakan lelaki yang belakang tu tengok kawan tengah jatuh. So kita ni sebagai rakan, apa yang kita perlu buat apabila kita melihat rakan kita dalam kesusahan? So semestinya lah kita mesti menolong kawan-kawan kita dalam kesusahan. Okey, kita rujuk gambar yang ketiga di mana ada seorang sahabat kita yang perempuan ni menolong rakan kita yang tumpah makanan tadi. So yang satu lagi yang belakang tu dia tengah berfikir untuk membeli makanan rakan yang jatuh tadi. So kalau kita rujuk rajah yang keempat, seorang sahabat ni dia tengah kemas-kemas dan lap bekas yang jatuh tadi, dan seorang lagi sahabat dia membeli makanan kepada rakan. Okey, inilah persahabatan yang sihat di mana mereka selalu ada di kala kita dalam kesusahan. Setelah rakan-rakan mereka datang membantu tadi, kita rujuk gambar yang kelima iaitu gambar yang terakhir. Mereka pun makan bersama-sama. Murid-murid, jom kita lihat kesan mempunyai persahabatan yang sihat. Okey, kesan yang pertama adalah mudah memberi bantuan. Okey, apabila kita rujuk gambar tadi, apabila rakan kita mempunyai satu masalah atau kesulitan yang dialami, kita sebagai rakan mestilah memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan. Yang kedua pula ialah sering mengambil berat jika terdapat masalah. Okey, kita sebagai rakan, sekiranya kita terlihat rakan-rakan kita mengalami masalah, kita mestilah cepat-cepat untuk bertanyakan kepada mereka apakah masalah yang dihadapi oleh mereka. So, dalam hal ini, kita juga boleh menjadi seorang pendengar yang baik untuk rakan-rakan kita meluahkan perasaan mereka. Seterusnya pula ialah mudah memberi dan menerima pandangan nasihat. Hal ini bermaksud, sekiranya rakan-rakan kita rasa selesa dengan kita, mereka akan mudah untuk menerima pandangan dan nasihat daripada kita. Seterusnya yang terakhir adalah sentiasa mendoakan kita. Dalam berkawan, apabila kita berbuat baik kepada mereka, mereka juga sering berdoa untuk kesejahteraan kita. Okey, bagi rumusan persahabatan yang sihat, persahabatan yang sihat memberi manfaat dalam kehidupan kita. Jalinkan persahabatan yang sihat agar dapat menghindari diri kita daripada gejala negatif. Selain keluarga, sahabat baik juga dapat menjamin kehidupan yang gembira dan bahagia. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran pada minggu ini. Sekian, terima kasih.